الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat, dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya pada pagi ini kita dapat meneruskan kembali semula bacaan hadis-hadis pilihan daripada Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin yang dikarang dan ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan daripada bacaan hadis yang kita dapat dan kita perolehi pada pagi ini memberikan manfaat dan keberkatan di dalam kehidupan kita. Apatah lagi di awal pagi ini kita sudah memulakan perjalanan ataupun kehidupan kita dengan salat subuh berjamaah, kemudian kita duduk sebentar mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok sedikit hadis yang kita akan baca dan kita akan tengok huraian dan juga manfaat, faedah-faedah yang disebut oleh para ulama berhubung dengan hadis ini. وعن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما, daripada Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Muhammad. Kunyah dia Abu Muhammad. Siapa Abu Muhammad ni? Nama sebenarnya Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Merupakan anak kepada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Nama dia Abdul Rahman. Jadi dia ni merupakan saudara ataupun adik-beradik kepada Aisyah radhiyallahu anha. Yang kita tahu Aisyah ni anak kepada Abu Bakar, isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hadis ini kita tak dengar daripada Aisyah. Kita dengar daripada saudara dia, Abdul Rahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Maksudnya Allah meredai Abdul Rahman dan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dia kata anna ashabas suffah kanu unasan fuqara wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala marratan man kana 'indahu ta'am ithnain فليذهب بثالث ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس أو كما قال. Dia kata di antara suruhan dan di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni suka jamu ahlu suffah. Kita pernah sebut sikit tentang siapa ahlu suffah. Ahlu suffah merujuk kepada satu kumpulan manusia
yang terdiri daripada kalangan orang-orang fuqara wal masakin wad du'afa, daripada kalangan orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang dhaif. Mereka ini terdiri daripada pelbagai latar belakang, bukan asal orang Madinah. Ada sebahagiannya daripada luar, boleh katakan majoritinya orang luar daripada Madinah. Mereka datang ke Madinah, tak ada tempat untuk duduk, merantau. Tujuan mereka datang ke Madinah untuk belajar dan menuntut ilmu, mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau tuan-tuan perasan, banyak hadis-hadis yang kita dapat ini daripada ahlu suffah. Banyak perawi-perawi hadis, sahabat-sahabat yang kita rajin dengar hadis mereka ini terdiri daripada kalangan ahli suffah. Seperti siapa? Ketua ataupun kepala mereka ni Abu Hurairah. Dia salah seorang daripada ahli suffah. Selain daripada itu, kalau tuan-tuan juga pernah dengar, popular namanya, saya sebut yang glamour, Abu Dhar Al-Ghifari, Jundu bin Junadah, nama sebenar dia. Dia pun salah seorang daripada sahabat Nabi yang terdiri daripada ahli suffah. Siapa ahli suffah ni? Seperti yang saya sebut tadi, mereka orang luar. Daripada Yaman, daripada Mekah, daripada Rata Ceruk, mai ke Madinah nak mengaji dengan Nabi. Nak duduk di masjid Nabi, nak duduk di halaqah ilmu. Mereka ni kebanyakannya memang tidak ada pekerjaan. Ada sebahagiannya berkeluarga, ada anak isteri. Tapi kadang-kadang mereka mai tu dalam keadaan macam melarikan dirilah. Tak diketahui oleh ibu ayah mereka nak masuk Islam, tak diketahui oleh keluarga ataupun kabilah mereka. Mai ni sebatang kara, sehelai sepinggang. Jadi memang tak ada harta, tak ada rumah, tak ada sumber rezeki. Duduk di masjid Nabi. Apakah pekerjaan ataupun aktiviti harian mereka? Ibadat. Ibadatlah. Solat, baca Quran, dan kebanyakannya mengajilah. Menuntut ilmu dengan Nabi. Pasal itu banyak riwayat hadis yang kita ambil dengar melalui jalan mereka. Sebab mereka orang yang menghadiri ataupun memang duduk dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya macam kita sebut tadi, Abu Hurairah, Abu Dhar dan 3-4 orang lagi lah. Okey. Tapi mereka ini juga, selain daripada melakukan ibadah, mereka juga terlibat di dalam jihad. Selain daripada mereka menumpukan kepada ibadat, mereka juga keluar berjihad. Sebab itu ada di kalangan mereka yang ada harta jugalah, sumber jugalah. Seperti apa? Ghanimah. Bila mereka pergi perang, menang, mereka akan dapat harta rampasan perang. Macam itulah mereka survive. Pasal itu orang tanya, sumber pendapatan Nabi ni mai mana? Nabi punya income ni mai mana? Pendapatan dia. Salah satu daripada sumber pendapatan Nabi ni, salah satu daripada sumber keuangan Nabi adalah daripada harta rampasan perang. Kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut, boleh tengok dalam surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal pada ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima tu, yang awal-awal tu, dia cerita tentang pembahagian harta rampasan perang yang salah satu bahagiannya adalah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahli suffah ni pun bila mereka pergi perang, mereka dapatlah. Tetapi tuan-tuan, kebanyakan mereka ni memang miskin. Golongan zuhud, golongan warak, golongan yang memang tumpu untuk buat ibadat, mengaji.
Siapa yang duk jamu makan ni atau siapa yang duk bagi makan ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di kalangan para sahabat yang duk ada lah. Jadi Nabi sebab itu dalam hadis ni awalnya kata Abdul Rahman, Nabi akan sebut pada sahabat orang-orang yang ada kelebihan rezeki ni, Nabi kata siapa yang ada makanan untuk 2 orang, siapa yang ada makanan untuk 2 orang, bawa baliklah seorang. Siapa yang ada makanan untuk 3 orang, bawa baliklah 2 orang. Bawa baliklah maksudnya ambil lah. Siapa yang ada banyak, ambil ramai sikit. Siapa yang ada kurang, ambil lah seorang 2. Bawa balik jamu. Bilangan mereka ni tak tentu. Abu Hurairah kata masa dia jadi urus tu, ada lebih kurang 70 orang Ahlus Suffah. Yang mana mereka memang tidur, makan apa semua di masjid Nabi. Mereka duduk di masjid Nabi. Memang dan habis masa mereka pun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah kata masa dia tu ada lebih kurang 70. Ada sebahagian riwayat kata dia boleh pergi sampai 300. Dia macam ada yang mai duduk sat mengaji, lepas tu balik pi ke kabilah dia lah. Lebih kurang macam tu lah, dia turun naik, ada masa ramai, ada masa kurang. Itu keadaan Ahlus Suffah yang kita kena tahu, sebab ada kelebihan Ahlus Suffah. Dan Nabi sangat sayang dengan Ahlus Suffah, sehingga kan Nabi mendahulukan mereka dalam soal makan minum ni. Nabi kalau ada rezeki, Nabi akan panggil mereka atau Nabi akan hantar kepada mereka. Sebab itu kita akan tengok banyak hadis-hadis tentang perbuatan ataupun sifat ahli sufah ni dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kita sambung cerita kita ni, dia kata wantalaqan nabi sallallahu alaihi wasallam bi'asharah wa anna Abu Bakr ta'asha 'inda an-nabi thumma labitha hatta shalla al-'isha thumma raja'a faja'a ba'da ma mada min al-lail ma syaa Allah. Qalat lahu imra'atuhu ma habasaka 'an أضيافك قال أو ما عشيتهم قالت أبو حتى تجيء وقد عرضوا عليهم قال فذهبت أنا فاختبأت قال يا غنثار فجع وسب وقال كلوا لا هنيئا والله لا أطعمه أبدا قال وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر minha hatta syabi'u. Kata Abdul Rahman, satu hari bapa dia ambil bawa balik golongan ahlu sufah ni nak pergi jamu makan. Dan kita tahu Abu Bakar As-Siddiq ni dalam riwayat-riwayat lain pun cerita, dia bukanlah orang yang ada makanan ataupun ada harta yang banyak. Tetapi semangat Abu Bakar ni dalam melakukan kebaikan ni kita tak boleh petikai. Dia bukan orang kaya. Dia bukan daripada sahabat yang kita kata banyak lah. Seperti Abdul Rahman bin Auf, Osman bin Affan, ni golongan korporat, tokoh-tokoh korporat ni. Dia orang biasa. Dia tak banyak harta. Tetapi semangat dia untuk infak, sedekah kuat. Memang tak ada siapa yang boleh tanding lah. Seperti dalam hadis yang selalu kita baca, bagaimana satu hari Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dia cerita apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka tawaran untuk sahabat-sahabat ni memberikan sumbangan, memberikan infak untuk misi peperangan, Nabi offer siapa yang nak bagi sumbangan. Ini sebab dahulu tak ada sistem macam kita sekarang ni, tentera yang ada gaji, yang ada keuangan, ada peruntukan kerajaan, tak ada. Jadi tentera dulu kena siap barang sendiri. Dan bila nak pergi perang, baru mereka cari kelengkapan, baru mereka cari senjata, kenderaan. Pasal itu ada yang boleh pi, ada yang tak boleh pi. Ada yang berhutang dan sebagainya lah. Okey. Jadi nak ceritanya dalam hadis yang masyhur yang selalu kita baca, betapa kuat dan hebatnya semangat Abu Bakar. Sebab itu tuan-tuan, saya selalu kongsi atau saya selalu sebut
ingatkan kita, walaupun di kalangan sahabat-sahabat Nabi ni, yang kita tahu mereka ini kadang-kadang ada yang telah dijamin, yang telah Nabi confirmkan kedudukan mereka dalam syurga. Yang memang Nabi sebut, dia ni ahli syurga. Dia ni ahli syurga. Antaranya yang 10. Yang 10 sahabat yang dijamin syurga tu kan. Abu Bakar ada dalam tu, Umar ada, Uthman ada, kan. Sahabat-sahabat tu semua ada. Tapi cuba tuan-tuan baca. Cuba baca sirah mereka. Cuba baca manaqib, cerita tentang sahabat-sahabat ni. Kalaulah satu orang tu, ini benda yang kita patut renungkan. Benda ni bukanlah berkait dengan hukum pun, tapi renungan. Saya selalu sebut, selalu kita ulang dalam kelas-kelas kita. Sahabat yang telah dijamin syurga, yang telah disebut nama mereka ni sebagai Ahlul Jannah. Mereka ni ahli syurga. Maksudnya dah confirm dah. Bila mereka mati esok, masuk, memang tempat tu ada dah dalam syurga. Tapi bila kita baca dalam kisah hidup mereka, semangat, kekuatan, kerajinan untuk melakukan amalan sangat hebat. Maksudnya apa? Walaupun dah sebut, dah habaq kata mereka tu ahli syurga, taklah mereka itu berserah ataupun berasa cukup dengan apa yang mereka buat. Syurga dah memang dalam tangan dah. Dah memang confirm dah. Nabi pun dah sebut ni ahli syurga. Aku beri khabar gembira kepada engkau. Sesungguhnya engkau termasuk daripada kalangan ahli syurga. Allah dah bagi tahu engkau ni ahli syurga. Tetapi tuan-tuan, ada sahaja peluang untuk pergi berjihad, ada sahaja peluang untuk sedekah, ada sahaja peluang untuk buat baik. Ahli syurga ni yang mai dulu. Patutnya ahli syurga ni duduk belakang, bagi yang tak ketahuan ni lah pergi dulu kan, tak ketahuan tempat ni. Patut kalau kita tuan-tuan dapat satu jaminan ahli syurga, tak pulun lah rasa, tak jamin pun nampak biasalah kan. Tak ada jaminan pun nampak macam lebih pada ahli syurga dah kan. Buat biasa, tak ada apa, tak ada ghairah kan. Tengok ahli syurga sedekah lebih daripada yang tak ada jaminan tu. Sepatutnya ahli syurga dia kata, kalau aku tak bagi pun syurga tetap dah. Dia boleh saja sebut macam tu. Sebab itu tuan-tuan, kita baca kisah ahli syurga yang menjadi tuan rumah kepada Nabi. Bila Nabi sampai ke Madinah, dia jadi tuan rumah. Nabi sampai Madinah tak ada rumah. Pasal dia orang Mekah, Nabi orang Mekah, mai tak ada rumah. Sebelum nak siap rumah Nabi, siapa yang jadi tetamu? Dia ni termasuk daripada kalangan ahli syurga. Yang jadi tuan rumah, yang bela Nabi yang jamu Nabi makan, dan dia duduk di rumah Nabi tu. Yang rumah dia ada dua tingkat tu, yang dia suruh Nabi duduk atas, Nabi tak mau. Dia duduk, dia tak mau duduklah di atas. Dia tak mau duduk atas, Nabi duduk bawah. Dia suruh duduk atas, Nabi tak mau. Cerita dia tu, siapa dia tuan-tuan? Yang menjadi tuan rumah, yang menumpangkan Nabi. Nabi pergi tumpang rumah dia, bela Nabi. Abu Ayyub Al-Ansari. Pasal itu kita sebut Al-Ansari, daripada kalangan orang Ansar. Dia tuan rumah, dia rumah yang Nabi pergi tumpang. Abu Ayyub, di hujung-hujung usia dia mati. Kubur dia di Turki. Abu Ayyub ni kubur dia di Turki. Mati di Turki tu. Daripada Madinah pergi mati di Turki, kubur di Turki. Abu Ayyub Al-Ansari. Pasal apa? Pasal di hujung-hujung usia dia, masa dia tua, dia ikut misi peperangan ke Turki. Walaupun orang kata tak payah pergi lah, dah tua dah, tak larat lah. Dia kata tak, kena pergi. Tapi kalau kita orang Nabi mai duduk rumah kita, tak ingat, tak payah duduk pergi hak tu. Boh tu pun sangat sakan lah kan. Kita buat kenduri di masjid sekali pun syok 30 tahun.
Kan? Berasa besar lah kan. Kita buat apa? Buat kebajikan infak ke wakaf apa sikitnya, tapi berasa besar tu lama. Abu Ayyub kata, Quran kata infiru khifafan wa thiqala. Quran kata pergi, berangkatlah kamu dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah. Abu Ayyub kata, Allah suruh aku pergi, aku kena pergi. Akhirnya dia mati di luar daripada Madinah. Maksudnya, saya nak sebut apa tuan-tuan? Satu benda yang kita boleh belajar daripada ahli-ahli syurga ini, walaupun sudah dijamin, sudah ada kepastian daripada Nabi, tetapi itu tidak menyebabkan mereka berhenti, tidak menyebabkan mereka senang, dan tidak menyebabkan mereka lepas tangan untuk tak buat dah amalan. Macam Abu Bakar As-Siddiq, siang-siang lagi dah tahu kata ahli syurga, tapi bila dia pergi bagi sedekah, Umar cerita kan, Umar kata hari ni aku nak bagi lebih. Selalu Abu Bakar yang bagi lebih. Tiap-tiap kali Abu Bakar yang paling banyak bagilah. Kali ni aku nak bagi lebih, kata dia. Bila dia pi dekat Nabi, saya pendekkan cerita, nak habang kata tera tak ada ni. Tera tak ada ni. Pasal itu kita selalu sebut, Nabi SAW ajar macam mana? Falsafah kita bagi ketika senang. Tapi Islam ataupun sunnahnya beri ketika mana kita susah. Antasaddaqa wa antas sahihun syahihun takhshal faqra. Ketika kamu takut miskin. Nabi tanya Umar, banyak kau bagi? Ada lagi tak? Dia kata, banyak mana bagi? Banyak tu dia simpan lah. Maksud 50 bagi, 50 simpan. Dia tunggu nak tengok Abu Bakar. Abu Bakar mai. Nabi tanyalah, apa lagi kau ada? Dia kata tak ada apalah. Umar tadi ada 50 lagi, mana boleh hidup lagi lah, selamat lagi lah, ada simpanan lagi. Tanya Abu Bakar, apa kau ada? Dia kata, Allahu wa rasuluhu. Yang tinggal untuk aku Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Maksud dia bagi habis semua. Habis semua dia bagi. Umar kata, mulai daripada hari itu memang aku tak rasa aku boleh menandingi semua
kejadian luar biasa yang berlaku kepada siapa? Kepada Abu Bakar As-Siddiq. Pasal itu dalam Islam kita beriman dengan karamah, atau kita sebut khamat lah. Betul tak? Karamah. Makanan sikit jadi banyak, pelik tak? Makanan tu cukup untuk 3 orang, atau 30 orang boleh makan. Tu dia panggil karamah. Benda luar biasa. Pasal apa tak panggil mukjizat? Pasal apa tak panggil mukjizat? Pasal yang jadi ni dekat Abu Bakar. Kalau jadi dekat Nabi dia panggil mukjizat. Pernah tak berlaku? Pernah tak berlaku dekat Nabi? Beberapa kali. Antaranya, biasa dengar tak hadis dalam perang Khandaq? Biasa tuan-tuan jumpa tak hadis perang Khandaq tu? Yang korek parit tu. Kan? Makanan tak banyak. Tahu Nabi, sahabat tu nak pergi panggil Nabi saja. Rasulullah nampak lapar. Jemputlah. Isteri saya ada masak sikit. Apa dia Nabi buat? Dia kelui habis tu. Orang, dia ada semua yang korek parit. Jom. Tuan-tuan bayang, kita buat untuk, kita contoh macam ni, kita buat nak berjamu ustaz dengan Tok Imam ya. Tok Bilal seorang, Tok Siok pun tak panggil. Nah, abang kat Tok Imam, saya pergi abang kat ustaz lepas kuliah pergi di rumah. Saya ada masak sikit. Kata Tok Imam duk buat gila. Dia kata ni kawan kita ni, panggil semua yang main ni, dia buat jamu. Panggil ustaz ya. Allah, terumum dah. Kecemah. Tuan-tuan boleh bayang, yang lain pula semua memang duk lapar. Pagi lah. Tu dia menerum-meneram kereta, motor apa semua. Jangan duk panggil. Panggil menerum-meneram. Bini dia kata, orang duk abang lah panggil ustaz dengan Tok Imam ya. Tak tahu Tok Imam pergi duk umum pula dah. Goreng mi pun 2 pinggan. Memang bos siap-siap dah 2 pinggan. Macam mana nak makan untuk 30-40 orang? Takkan nak kata pergi balik. Nanti kita ni semua yang korek pakai ni mah. Jom. Sampai-sampai tuan rumah tu jadi susah hati, takut. Nabi kata tak apa. Mai aku yang cedok. Nabi kata mai aku yang cedok. Mai aku yang bagi. Mai buat mai ni, buat mai makanan tu mai. Cedok tak habis. Cedok tak habis tuan-tuan. Tuan rumah tengok, tapi yang tu kita tak panggil karamah. Yang tu kita panggil mukjizat. Kerana benda yang dia panggil khariqul adah. Benda yang mencari adat. Benda yang pelik. Benda yang luar biasa. Benda yang tak masuk akal. Kalau jadi dekat Nabi, kita panggil mukjizat. Ayak keluar daripada jari. Sahabat kata dalam satu perang, kami nak ambil wuduk tak cukup. Nak minum tak ada air. Kemudian Nabi SAW panggil, bok mai bekah. Bok mai bekah tu. Bok mai bekah yang tinggal tu. Sikitnya. Nak minum ramai. Perang ni. Nak berwuduk ramai. Mereka kata, kami yang duduk dekat dengan Nabi tu, nampak air keluar ni. Daripada celah jari ni, dalam bekah tu. Semua orang boleh minum, semua orang boleh wuduk. Bekah tak besar. Minum. Kami yang jauh tak nampak lah. Dekat tu nampak ayat keluar daripada jari-jari Nabi. Yang ni kita panggil mukjizat. Macam juga tuan-tuan bisa dengar tak kisah Nabi dengan Abdullah ibnu Mas'ud. Kisah Nabi apa? Susu kambing. Bisa ingat tak susu kambing? Susu kambing. Kalau di Gurin hari Jumaat lepas susu lembu, cerita susu lembu. Tapi dengan Abdullah bin Mas'ud ni cerita susu kambing. Abdullah bin Mas'ud dia cerita sendiri, dia kata masa tu dia budak-budak duk bela kambing. Nabi masa tu dengan Abu Bakar lah, biasanya Nabi dengan Abu Bakar lah. Lalu dahaga tengok dia duk bela kambing, tanya dia, ada susu tak? Dia kata bukan kambing saya. Mana boleh bagi tak ketahuan hala. Saya ni tukang bela ya. Ra'al ghanam, pengembala ya. Tuan saya tak ada. Nabi kata okey tak apa. Kalau macam tu bok mai yang kambing dah putus susu, dah tak ada susu, dah kering.
Buat mai hok tu. Buat mai kambing tu. Dia pun buat mai lah kambing yang tak ada susu lah ni. Tak tahulah nak panggil apa. Tak ada susu ni kan. Kambing tua lah. Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi pi usap, pi urut, pegang kantung susu kambing tu. Dia keluar mai air. Masa tu dia budak-budak lagi, Abdullah bin Mas'ud kata. Dia tengok tu, ini magic ni. Ini magic, miracle. Kan? Nabi usap kantung tu, keluar susu. Bagi dia minum, Abu Bakar minum, Nabi minum. Dia tanya kat Rasulullah, buat lagu mana tu? Nak buat macam mana tu? Dia nak buat. Dia nak tiru lah. Ku ada baca apa ke, pegang apa ke. Nabi tak ajak lah. Tak boleh ajak pun. Nabi kata, innaka ghulam mu'allam. Tak boleh. Benda ni maksud Nabi, engkau budak yang diajar. Maksudnya tak boleh ajak lah. Mukjizat. Okey. Yang tu kalau berlaku dekat para rasul, tongkat, Nabi Isa boleh sembuhkan orang sakit, hidupkan orang mati, itu mukjizat. Karamah berlaku pada orang biasa. Okey? Jadi kalau ada kat kampung-kampung tuan-tuan ni, cerita macam ni, dia panggil karamah. Dia kata, saya biasa jadi ustaz. Jadi macam mana? Minyak habis. Nyala lama dah. Tapi tak berhenti-berhenti. Sampai ke rumah. Itu karamah tu. Tengok-tengok meter dia jahanam. Karamah. Itu karamah, benda pelik. Patutnya mati dah kita tu. Tapi dia kata, ni boleh karamah betul. Dia kata, ustaz, keramat betul saya ni. Tu dia. Awak mampu di depan stesen minyak betul-betul. Yang tu keramat sungguh. Bisa jadi tak tuan-tuan? Satgi dia minum kopi, dia cerita, aku jadi 3 kali dah yang ustaz abang. 3 kali dah mampu betul-betul depan stesen minyak. Karamah. Kalau dia cerita kat kawan tu tanya, hang baca apa? Aku tak baca apa, cuma hang tak tahu peluh atas bawah ni, hang tak tahu pecah peluh atas bawah, duk tengok menyala tak. Habis segala doa aku baca, doa yang tak patut baca pun aku baca. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal, semua keluar habis dah. Takut mampu tengah jalan pi. Malam pula tu, tak tahu dia pi mampu depan stesen minyak. Berhenti betul-betul, berhenti depan stesen minyak. Yang tu memang Tuhan nak tolong dia. Karamah. Bisa jadi tak tuan-tuan? Tuan-tuan ni bukan sebarangan orang. Ni, kan? Bukan orang main-main tengok muka pun malam-malam. Macam sahabat Nabi juga. Ada hadis dalam sahabat Nabi. Depa balik malam, lampu tak ada. Cerah sampai ke pintu. Usaid bin Hudhair. Salah seorang, dia 2 orang sahabat tu, depa balik, ada lampu di depan depa tu. Tuan-tuan pun main masjid, mana ada lampu motor terbakar lama mana dah tak tukar. Tapi ada macam ada lampu main masjid. Yang tu namanya karamah. Pasal tu banyak orang masjid depa tak perbaik lampu, pasal depa keramat semua. Tu saya sabar kan. Okey. Depa tu pasal apa orang pergi masjid lampu belakang tak ada lampu. Depa keramat. Apa yang tak nampak lampu? Lampu tu ada. Kan. So kita balik pada cerita ni. So dia kata apa? Abu Bakar kata apa? Dalam riwayat yang lain, kita perhabis sikit. Dalam riwayat yang lain, dia tanya bini dia. Dia tanya bini dia. Dalam riwayat tu dia kata apa? Fatafaraqna 12 rajulan. Dia kata yang pi ke rumah, yang makan di rumah Abu Bakar itu 12 orang. Tu dia. Tak termasuk dengan keluarga dia. Wallahu a'lam. Dalam riwayat yang lain, dia tanya dekat bini dia. Dia kata, ya ukhta bani Firas, ma hadha? Dia tanya bini dia, apa cerita ni? Ma hadha? Yang ni betul karamah. Pasal apa? Pasal Abu Bakar tak tahu. Yang ni betul-betul karamah. Pasal benda yang berlaku itu tanpa pengetahuan orang yang jadi tu. Tapi kalau
Tuan-tuan contoh ha. Kita ustaz ada duit tak? Tak ada duit. Saya pun tak ada duit ni. Macam mana kita nak makan ni? Tak apa, sabar. Tak apa. Saya duit mai. Dia kena orang. Tapi saya nak ceritanya karamah, salah satu daripada tanda dia, tuan-tuan kena ingat lah, dia tidak diketahui oleh tuan badan. Tuan badan tu bila berlaku dia tak tahu. Tapi kalau dia habaq, ni ustaz macam mana ni? Depan tu ada sungai ni, kita nak lintah macam mana? Tak apa, tak apa. Tak apa, jangan takut. Saya menuntut habis dah ilmu, selendang merah, klip pakai pelekat hijau, semua saya dah baca. Abu Bakar As-Siddiq dia tanya, "Ya ukht bin Bani Fira'," dia kata isteri aku, "Ai, apa cerita ni?" Dia tak tahu. Tiba-tiba sebahagian kita yang tak tahu tok wali mana, kan? Tuan-tuan kena tengok juga, memang ada tersebar, boleh tobang lah, apalah. Pasal itu kata Al-Imam Syafi'i, kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia kata apa? "Idza ra'aita ar-rajulan yamshi 'alal ma' wa yutiru fis sama'." Kata Al-Imam Syafi'i, dia kata idza ra'aita rajulan, kalaulah engkau melihat satu laki-laki yamshi 'alal ma', dia boleh berjalan atas air. Wa yutiru fis sama', dia boleh terbang atas langit. Maksud benda yang mustahil, benda yang pelik. Ketahuilah, Al-Imam Syafi'i kata, itu belum tentu karamah. Kena tengok juga dia punya amalan, akidah dia. Bukan semua benda luar biasa karamah. Kerana ada satu lagi, mukjizat senang nak kenal. La tak ada dah mukjizat. Pasal Nabi tak ada dah. La dalam Malaysia ni ataupun di dunia ni atau zaman kita ni hanya ada dua kemungkinan ya. Untuk benda-benda yang luar biasa ni, benda-benda yang pelik ni ada dua kemungkinan ya. Satu, karamah. Yang ni okey, yang ni memang lulus. Satu lagi, sihir. Sihir. Pasal dua-dua ni, karamah dengan sihir ni, benda yang pelik, mencari adat luar daripada kebiasaan. Jadi boleh jadi tak satu orang kita tengok semayang Jumaat pun tak mai. Di tangan tangkai kiri kanan, menuntut ilmu tah mana-mana. Kan? Tengok mata pun pelik, tengok muka pun pelik. Tak tahu dia boleh berjalan atas air. Takkan nak kata karamah. Takkan kita nak kata karamah. Sihir. Lagi mudah tuan-tuan nak trace kesan karamah benda yang macam ni. Abu Bakar tak tahu. Tu satu. Yang kedua, bila dia tak tahu, dia kata apa? Tengok, dia kata, "Hadhihi minasyaitan." Dia kata benda yang pelik ni adalah daripada mainan syaitan. Tengok, dia tak angkat diri dia. Tapi dia kata, yang ni syaitan nak main kita ni. Ini syaitan nak kacau kita ni. Ini syaitan saja nak apa? Nak bagi tak elok lah. Tapi kalau kita bayang tengok. Kalau makanan jadi begitu. Macam mana ustaz? Nampak macam tak cukup. Tengok lebih. Tengok kaki ya. Amboi. Tengok kaki tu. Tengoklah. Kan? Abu Bakar tak ada dia boleh sangatlah. Daripada awal lagi, dia tahu dia awal lagi tuan-tuan. Dia kata apa kat anak isteri dia? Jangan makan, tutup lampu, buat-buat nak makan. Artinya dia pun tak sangka. Kita jangan duk buat lagu tu, jangan duk teh qamat kita. Jangan duk teh qamat saat ni buat kenduri bulan 12 ni kan tak tahu buat kenduri. Kita banyak mana nak buat? Panggil banyak mana? Panggil 500 orang lah, SOP ya 500 ke 200. Buat banyak mana? Buat dekat 10 orang. Wih, pasal apa? Tak apa, kita tengok qamat tak qamat. Jangan tuan-tuan. Lagi ikut lari tak cukup tanah. Abu Bakar dia memang tawakal, lepas tu dia pun memang tak akan makan. Dia nak bagi kat tetamu dia. Banyaklah. Allah Ta'ala tolong Abu Bakar ni kita boleh sebut atas banyak sebab lah. Betapa dia nak ikut Nabi offer siapa nak ambil, dia nak penuhi janji offer Nabi,
betapa dia mendahulukan orang lain, patutlah Allah Ta'ala tolong. Di atas iman, amal dia, memang dia ini pada kedudukan yang sangat istimewa. Kita pun Allah Ta'ala boleh tolong di atas ikhlas kita. Tuan-tuan, tapi kita tak minta Allah akan tolong kita. Jangan takut. Dalam banyak benda kadang-kadang kita tak sangka, Allah hantar pertolongan tu. Allah turunkan karamah tu kepada kita dalam keadaan kita tak jangka. Tapi kita jangan duk harap, dia tak aku mayang banyak ni kena ada kamat sikit. Tidak tak padan dengan aku ni, tak mau. Kita bukan lagu tu. Karamah akan datang dengan sendirinya. Lepas tu dia kata apa? Kata, faqala Abu Bakrin, hadhihi minasyaitan. Lepas tu dia pun makan. Fada'a bit'am fa'akala wa akalu faja'alu la yarfa'una luqmatan illa rabat min asfaliha akthar. Lah kali dia pun makan, keluarga dia pun makan, tetamu dia makan. Peliknya, cedok dia bukan kuih korang, kuih banyak. Tu dia. Okey tuan-tuan. Lepas pada hari tu Abu Bakar buat apa? Abu Bakar pun buatlah catering. Catering selera Abu Bakar. Siapa yang nak? Kejadian ni berlaku pada Abu Bakar pada kali itu. Tapi tidaklah jadi hari-hari. Dan kita baca, tuan-tuan biasa baca tak Abu Bakar lapang? Yang dia keluar dengan Umar tu. Jumpa dengan Nabi. Tuan-tuan, kalaulah dia boleh buat, kalau dia tu Kediri boleh buat bagi jadi makan banyak, mai mana hadis dia lapang? Maksudnya dia pun tak tahu, lepas tu dia tak boleh buat dah. Kotlah benda tu berlaku dengan bacaan tertentu, doa tertentu, jampi tertentu. Tak, karamah ni bukan ada doa, bukan boleh belajar. Sihir boleh belajar. Tuan-tuan tengok satu orang, dia boleh bagi ayak jadi banyak ke, dia boleh buat bagi makanan jadi banyak ke apa ke. Tuan-tuan pergi tanya, ni nak buat lagu mana? Pergi di rumah saya, Jumaat minggu pertama lepas asar. Dia kata kalau hari Khamis, tak apa nak jadi. Amboi, nak menuntut ilmu pun ada hari, dah pantang apa semua. Kalaulah benda tu boleh diajar, itu sihir. Tuan-tuan nak tahu senang ya, kalau kawan tu boleh ajar, tu sihir. Sebab karamah tak boleh ajar. Satu hari Nabi jumpa Abu Bakar, jumpa Umar. Nabi tanya ni, pasal apa? Kan kita baca lah hadis tu, kita baca di sini lah. Yang apa, yang mereka pergi makan kambing rumah kawan tu, yang Nabi teriak lepas tu. Ingat tak lagi? Ma akhrajakuma, pasal apa hampa keluar main ni? Malam-malam ni orang tak keluar, waktu ni orang duduk di rumah, yang hampa keluar pasal apa? Abu Bakar dengan Umar, kami lapang. Nabi tak tanya pula, hari tu hang baca apa makanan bagi banyak? Baca pula. Nabi tak kata lagu tu. Hari tu dah baca dah, jadi banyak nasi. Roti jadi banyak. Awak tak baca pula. Pasal benda tu bukan jadi dengan kehendak dia. Yang tu nama karamah. Nampak tuan-tuan, hadirin mukminin. Dalam riwayat yang lain, wa anna Abu Bakrin qala li Abdurrahman dunaka adyafaka fa inni muntali ila nabi. Dalam hadis yang lain, cerita yang lain, Abu Bakar ni dia suruh anak dia buat balik dulu. Dia tak balik lagi. Lepas tu dia balik, depa tak makan. Cerita yang samalah. Depa tak makan, pasal apa tak makan? Tuan rumah tak makan, kami tak mau makan. Pasal apa depa tak makan, makanan tak cukup. Tapi lepas depa makan, makanan tu jadi lebih. Inilah yang dibawa oleh Al-Imam Nawawi, salah satu hadis. Sebab itu kita kata Abu Bakar wali daripada wali-wali Allah. Tapi kita baca kisah Abu Bakar, ada tak benda-benda pelik yang dia buat? Dia tak ada, dia amal biasa ya. Kok nak jadi wali, orang kita nak jadi, dia faham wali ni mesti pelik, mesti luar biasa, mesti duduk dalam gua, ataupun dia mesti keramat, dia mesti nak. Abu Bakar biasa. Apa amalan dia? Tolong orang. Pasal tu satu hari, saya baca sikit lah pasal Abu Bakar. Satu hari Nabi tanya, siapa pergi tengok orang mati dah pagi ni? Saya. Siapa dah jamu orang makan pagi ni, orang miskin? Saya. Siapa dah pergi tengok orang sakit pagi ni? Saya. Hari yang sama, semua soalan, pergi tengok orang sakit, mengunjung orang mati, bagi orang makan, puasa sunat. Semua Abu Bakar. Kalau Abu lain, kalau kita lah, Abu kita ni. Siapa puasa orang ni? Lama tak puasa. Siapa jamu orang makan? Lepas. Lah jamu orang makan 3 tahun lepas. Bila tengok orang sakit, dengar banyak kali dah, pidak lagi. Mengunjung orang mati, tak tahu. Jiran mati sebelah pun lepas simpan baru tahu. Semua soalan, pasal tu kita tak heran benda-benda macam ni jadi kat Abu Bakar. Ni tiba-tiba muka pun tak pernah nampak di masjid, majlis ilmu pun tak pernah main, Quran pun tak erti baca. Tak tahu dia berkata jangan main-main dengan dia tu. Jangan main-main dengan dia tu. Dia rumah pun tak kunci.
Oh. Walha Nabi marah sahabat. Dia dah tak kunci kereta. Saya wali. Siapa ambil kereta saya, ambil pagi, tak ada malam, tak balik. Oh, musakan. Dia kata ni belah kambing, belah lembu, kandang tak ada, tambak pun tak. Lembu ni berani lari. Dia pergi tak lama patah balik mah. Oh, musakan. Dia kata, kemarin nampak di Al-Ustaz. Tengok ada di Kangap. Dia dah tengok orang. Ini semua sihir. Ini semua ilmu khurafat. Pasal Nabi kata kat sahabat, dia masuk dalam masjid, dia tak ikat unta dia. Nabi kata ikat unta. Tawakal lah. Nabi kata tu bukan tawakal. Pikat dulu, lepas tu baru tawakal. Tu sahabat Nabi. Pasal itu tuan-tuan hadirin mukminin, Nabi kata siapa-siapa yang semua amalan tadi yang aku sebut, dia buat pada satu hari yang sama, tidak ada balasan melainkan syurga. Pasal itu Allah Ta'ala tolong dia. Ikhlas. Orang yang suka tolong orang. Pasal itu Allah janji dah, siapa yang memudahkan, mayassar, siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah Ta'ala akan tolong. Ini satu benda yang benar-benar berlaku kepada Abu Bakar. Dan lepas tu dia pula tak ajak benda tu ke orang, kerana dia tahu benda itu berlaku dengan izin Allah, bukan di atas kepandaian ataupun kelebihan dia. Maksudnya dia tak bangga dirilah. Inilah baru wali Allah yang sebenar. Mudah-mudahan tuan-tuan, hadis yang kita baca pada pagi ini memberikan manfaat. Jangan kita bila tolong orang harap nak jadi khamat pula. Tak. Pertolongan Allah itu akan datang pada waktu dan masa yang sesuai. Ikhlas, buatlah apa yang Allah suruh. Jangan ragu-ragu dengan janji Tuhan. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.